tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas Tun Dr. Mahathir, padahal Tun Dr. Mahathir cakap dia penyambung perompak tu, dia boleh dakwa dah, lebih berdakwa, boleh lebih bersaman, tapi dia tak buat sebab dia tak sampai hati. Okey, clear. Ada apa lagi kau tak puas hati pasal tu tadi? Tapi Dato' dah mention nama Tommy Thomas ni, ada soalan tu Tommy Thomas. Tommy Thomas. Ada orang tanya soalan tu. Tanya apa ni, pasal ni kes pasal Sulu. Jadi pasal surat tu pakai ni kan, daripada pertuduhan lah sekiranya ada unsur perkara itu dirancang tu. Itu sebab kita kena tubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja. Kalau kita tubuhkan sebuah suruhanjaya siasatan diraja, akhirnya kita akan tahu macam mana kita tubuhkan suruhanjaya siasatan diraja ke atas kes kehilangan 10 bilion duit forex kita. Bila kita tubuhkan suruhanjaya siasatan diraja, rupa-rupanya bukan hilang 10 bilion, 33 bilion. Baru kita tahu Daim terlibat, baru kita tahu apa Tan Sri Abdul Hassan terlibat, Tan Sri Tun Dr. Mahathir terlibat, baru kita tahu. Cuma ialah kerajaan terdahulu ni tak sampai hati nak mengambil tindakan undang-undang ke atas Tun Dr. Mahathir. Itu silap kita. Sebab saya pun tak boleh nak cakap tindakan Dato' Najib tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas Tun Dr. Mahathir, padahal Tun Dr. Mahathir cakap dia penyambung perompak tu, dia boleh dakwa dah, lebih berdakwa, boleh lebih bersaman, tapi dia tak buat sebab dia tak sampai hati. Kalau kau penjarakan orang berusia 93 tahun, tiba-tiba dia digigit semut dalam penjara, mati. Orang akan letak kesalahan tu kepada kerajaan yang memerintah, tumbang kerajaan kan? Itu sebab lepas ni kalau siapa pun jadi kerajaan, hadapkan mereka ni ke muka pengadilan, biar rakyat tahu peranan Mahathir dalam mengatur Zeti untuk terlibat dalam konspirasi mengenakan Dato' Najib, peranan Mahathir dalam mengatur bapa kepada Jolo untuk menggerakkan Jolo untuk melakukan penyelewengan, memperdaya Najib, frame Najib macam ni. Cuba kita bayangkan kalau Mahathir nakkan keadilan, macam mana Mahathir boleh benarkan, boleh bersetuju dengan settlement yang dibuat di antara Jolo dengan DOJ. Dia boleh setuju bagi balik pasport, dia boleh setuju keluarkan nama Jolo daripada senarai Interpol. Cuba kita bayangkan mana datang logiknya. Dia boleh jual kapal Equanimity, barang kes jual. Kau cuba tanya dengan pengedar-pengedar dadah yang kau kenal, kau kenal pengedar dadah? Breaking Bad tu. Tanya dia orang lah, mesti ada yang pernah kena tangkap. Pernah tak dadah yang dia orang ditangkap dengan dadah tu dijual? Ada? Barang kes dijual? Ada? Selagi kes tak selesai, mana ada? Selagi kes tak selesai, ada? Tak ada. Kalau kes dah selesai pun dia orang tak jual, dia orang bakar, dia orang hapuskan. Kepimpinan Mahathir dia banyak buat projek mega, okay? Tapi projek mega dia, contohnya dia buat menara berkembang Petronas. Satu dibagi Taiwan buat, satu dibagi Korea buat. Dua-dua itu ada hubungan baik dengan Siti Asma. Daripada perabot semua sekali upright, Nizam Mahathir, Muhammad, semua sekali barang-barang, tas, keperluan dan segala macam, semua anak beranak ni. Sama juga dengan buat Putrajaya, the same thing. Ahmad Zakir Resources dapat tu buat yang apa, bangunan besi tu, masjid besi. Itu je. Lain toke-toke dia. Sepang sikit Formula 1 pasal nafsu seraka Mozani untuk apa ni, kereta berkuasa tinggi.
Buat Sepang Circuit Formula 1 still okay, tak ada masalah. Tapi tahu tak kita bahawa setiap tahun kerajaan kena subsidi 300 juta ringgit untuk sustain Sepang Circuit Formula 1. Jualan tak sampai 20% je, lebih kurang 20% je jualan tiket. Itu sebab bila Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, bila dah buat Sepang Circuit Formula 1, buat Formula 1, asyik nak kena top up 300 juta setiap tahun, Datuk Najib tukar. Dia tak stop, dia tukar dulu. Cuba kita buat MotoGP. MotoGP mak rempit semua pergi beli tiket. Sepang Circuit Formula 1, korporat-korporat ni dipaksa beli, agensi kerajaan dipaksa beli, lepas tu bagi orang free. Bagi orang free tiket ni. Siapa nak beli tiket sampai 200 lebih ni? Betul lah. Tapi MotoGP mak rempit ni dia orang beli. So boleh jual tiket 80%. Kerajaan dah tak payah keluar duit. Itu sebab Datuk Seri Najib hentikan Sepang Circuit Formula 1, tukar buat MotoGP. Mengamuklah Mozani pada bapak dia. Itu yang menyebabkan, antara sebab kenapa Mahathir marah kat Mahathir dekat Najib. Dia dah buat menara berkembar tinggi tu, cantik-cantik. Datuk Najib pula gatal pergi buat Tun Razak Exchange, lagi tinggi. Lepas tu nak buat pula menara PNB 118 tingkat, lagi tinggi. Sakit hati orang tu ni. Sakit hati. Cuma bezanya yang dia buat itu menguntungkan kroni dengan anak-anak dia. Datuk Najib pun ada juga buat projek mega yang Anwar Ibrahim sampai sekarang tak boleh hadam. Apa kelebihan projek mega Datuk Seri Najib? Contohnya ECRL. Bila kita buat ECRL ini, ECRL ni kajian yang telah kita buat menunjukkan ianya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara meningkat 1.5%. 2017 pertumbuhan ekonomi Malaysia 5.7. 5.7 kalau kau tambah dia akan jadi 7.2%. Kau cuba bayangkan kalau pertumbuhan ekonomi Malaysia 7.2%, we are number 1 in the world. Sebab 2017 nombor 3 paling tinggi Malaysia 5.9%. Nombor 2 ialah negeri China 6.7. Nombor 1 Filipin 6.9. Kalau kita tambah 1.5, we are 7.2%. We are number 1. Kalau ketika tu tak ada negara lain yang develop lebih daripada 7.2 lah, itu baru ECRL. Dan ECRL bila kita laksanakan, orang-orang di Pantai Timur tak payah lagi nak berhijrah ke Kuala Lumpur. Jalan jam akhirnya setiap kali hari raya, setiap kali cuti, berbelas jam. Lepas tu dah tak payah balik naik kereta lah, balik naik ECRL. ECRL 4 jam dah sampai Kelantan. Dan sebelum ni orang hanya akan pergi pelancong di China contohnya, dia akan pergi Pulau Sipadan Sabah, dia akan pergi ke Johor Bahru, dia akan pergi ke Kuala Lumpur, paling kuat dia pergi ke Georgetown di Pulau Pinang. Ada pernah tengok dia orang pergi ke Kelantan? Ada pernah tengok dia orang pergi ke Terengganu, Kuala Terengganu, ke Mamat? Tak ada. Tapi bila kita ada hentian di setiap kawasan ini, maka pelancong nanti bila datang Malaysia, dia akan singgah ke Kota Baru, dia akan beli dekat pasar Cik Siti Wang Tembang, dia akan beli barang-barang kerap tangan dan sebagainya. Dia singgah pula di Terengganu, dia akan beli wow bulannya, gasingnya, dia pergi ke Pulau Perhentiannya, dia pergi ke Kemamannya, dia pergi ke Tasik Kini lah, segala macam semua. Baru dia datang enjoy dia punya life dekat Kuala Lumpur. So bandar-bandar kecil ni dia akan hidup, dia akan berkembang pesat sama macam bandar-bandar di sebelah Pantai Barat. Pantai Barat kenapa Georgetown, kenapa Ipoh, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Seremban maju? Sebab dia ada rantaian highway utara selatan dan ada kereta api, jangan lupa.
Tapi itulah, diorang ni mungkin dibomokkan tu kan. Bukan, dia orang bukan dibomok. Kalau rakyat dibomok, aku percaya. Ya, maksudnya rakyat. Ni aku cerita Ibrahim. Dia bukan dibomok, dia bodoh. Dia bodoh. Dia tak boleh fikir sampai ke level tu. Contoh macam ni, high speed rail. High speed rail. Tahu tak, negara kita ni besar, tapi Singapura yang kecil tu, dia punya jumlah turis lebih ramai daripada kita. Sebab apa? Sebab orang pergi ke sana. Salah satu sebab ni mereka berdagang. Singapura antara pelabuhan nombor 2 tersibuk di dunia dari segi jumlah kontena ni. Orang pergi sana bukannya nak pergi melancong sangat. Orang pergi sana sebahagian besarnya berdagang. Business trip. Bila kita bicara soal business trip, ni pemikiran businessman. Dia nak supaya dia punya cost kurang, supaya dia boleh maksimumkan dia punya profit. Betul tak? Mana lebih jimat? Landing di Changi Airport, tidur di hotel di Singapura 3 kali ganda daripada Malaysia, makan di Singapura 3 kali ganda di Malaysia, shopping di Singapura lebih mahal daripada Malaysia kecuali barang elektronik, dengan landing di Kuala Lumpur, tidur di Kuala Lumpur, hotel kita akan laku, kemudian malam boleh makan kat Jalan Alor ke, boleh makan dekat mana-mana jalan-jalan Lorai Sami ke, Lorai Sami ni Toki pun ada. Besok pagi-pagi pukul 8 pagi shoot pergi Singapura, 1 jam setengah, 9.30 dah sampai, pukul 10 boleh start meeting. Lepas tu habis, kalau nak beli telefon, nak beli barang elektronik, boleh beli Singapura. Nak beli barang buah tangan untuk anak-anak, beli kat Kuala Lumpur. Ketika itu 2017, ketika benda ni berlaku, Malaysia destinasi pelancongan nombor 4 terbesar di dunia, paling popular di dunia. Kita mengatasi Paris tau. Kita mengatasi Paris. Cuba bayangkan kalau goblok-goblok ni tak dilahirkan. Cuba bayangkan kalau Mahathir ni tak dilahirkan di dunia ni, maka bila terlaksana high speed rail ini, nak buat lebih banyak hotel, pasti tak boleh tampung. Yang sedia ada pun kita tak boleh tampung. Kalau tambah kita dapat tarik pelancong-pelancong yang selama hari ini pergi Singapura dapat datang ke Malaysia, kita perlu jual lebih banyak tanah. Siapa yang akan jual tanah? Orang Malaysia. Bila jual tanah, kontraktor pula perlu dicari. Kontraktor daripada luar? Tak. Orang Malaysia juga yang akan bina hotel-hotel. Bila hotel dibina, siap hotel dibina, semua cooking utensil, dapur, tilam, perabot, semua kilang daripada Malaysia.